Raja Syariman merupakan seorang graduan dari Institut Teknologi Mara dalam bidang seni halus. Beliau telah berkecimpung lebih 25 tahun dalam pembuatan kerja seni besi. Raja Syariman mungkin merupakan satu-satunya pengkarya di Malaysia yang masih menggunakan kaedah tempa besi dalam menghasilkan karya seni. Oleh itu, dirasakan perlu untuk didokumentasikan secara digital kaedah tempa besi ini agar dapat dikekalkan dan dijadikan simpanan dan rujukan generasi akan datang. Dengan usaha pelita hati dan sokongan dari Yayasan Hasanah, maka terhasillah video kaedah tempa besi bersama Raja Syariman ini. Hari ini kita akan lihat satu lagi proses dalam pembuatan arca saya yang mana menggunakan plate besi. Plate besi yang biasanya saya guna itu jenis mild steel plate. So ketebalannya dalam iaitu 6 mm ketebalannya, dan proses ni adalah yang saya telah gunakan teknik ni di dalam arca siri Rhythm 21st Century pada tahun 2010, pamerannya yang diadakan di KLCC, pamer di Galeri Petronas. Prosesnya melibatkan lakaran. So lakarannya biasanya saya akan mengikut gerak hati melukis dengan menggunakan kapur ni di atas permukaan besi untuk mendapatkan bentuk-bentuk tertentu lah. Dan setiap bentuk yang biasa saya lukis adalah daripada gerak hati lah, daripada rasa ataupun apa yang terlintas dalam pemikiran, tanpa ada satu lakaran terlebih dahulu atau apa-apa. Contohnya lah yang ada perancangan, dia ada secara spontan lah. So, pertama saya mulakan untuk melukis tu. Baik, setelah membuat lakaran di atas besi dalam kepingan, bentuk-bentuk kepingan yang akan dipotong, tu kita kena proses sekarang ni, proses memotong besi lah. Baik, untuk memotong besi, alat yang biasa saya gunakan untuk memotong besi adalah oksiacetylene. Oksiacetylene adalah satu alat yang biasalah yang digunakan dalam pemotongan besi-besi plate ataupun besi-besi yang bersaiz nipis hinggalah kepada besi yang bersaiz tebal. Dan dalam industri memang oksiacetylene ni memang satu alat yang begitu mustahak lah untuk nak memotong besi. Dan kita menggunakan dia panggil cutting torch. Pertama, alat ini adalah menggunakan gas. Gasnya iaitu oksigen dan acetylene. Oksigen iaitu sebagai menguatkan pembakaran. Bahan api utama acetylene. Acetylene ni bahan api untuk membakar, dan diperkuatkan pembakaran tadi dengan oksigen dan juga tekanan oksigen untuk menguatkan tekanan untuk tujuan pemotongan besi lah. Jadi ini adalah satu alat yang biasa saya gunakan, dan di antara satu lagi itu plasma cutter. Nanti saya akan tunjukkan dua-dua teknik lah. Dan ini kita akan pergi pada teknik yang pertama, iaitu pemotongan dengan menggunakan oksiacetylene dengan menggunakan cutting torch. Okey, pertama kita nyalakan dulu torch. Kita nyalakan dulu torch ya. Pemotongan besi cara ini kesemuanya dibuat secara freehand. Ianya memerlukan banyak latihan dan tangan yang stabil untuk mendapatkan potongan yang kemas dan sempurna.
Okey, daripada pemotongan tadi kita telah mendapat kepingan yang telah yang dipotong lah ya. So, setiap yang lakaran dan bentuk-bentuk tertentu tadi telah kita potonglah dengan menggunakan api sehingga dapatlah hasilnya begini. Kemudian besi-besi ini tadi akan dilipatlah ya, dilipat dengan proses tempaan. So besi ini akan terus dibakar dalam dapur tempat membakar besi dan akan dibentuk sehingga dapat membentukkan inilah pusingan besi-besi yang pintalan besi dalam bentuk besi plate lah ya. Okey, kita akan guna satu lagi alat ya untuk memotong besi, itu plasma cutter. Plasma cutter ni adalah alat yang menggunakan kuasa elektrik dan diperkuatkan dengan kompresor. Itu alat kompresor angin untuk nak mendapatkan kompres angin supaya dapat memotong besi itulah. So saya akan tunjuk ya. Pemotongan besi menggunakan plasma agak cepat disebabkan penggunaan suhunya yang tinggi. Okey, proses terusnya jadi besi-besi, kepingan besi yang telah kita potong tadi kita akan bakar ke dalam dapur pembakaran dengan menggunakan arang dan angin tadi untuk tujuan penempaan lah. So proses ni setiap kepingan besi tu harus ditempa dan untuk dilembutkan dengan tujuan untuk membentuk lah. Setiap bentuk kepingan ni pula terpulang juga ya kepada dalam arca siri Radiant 21st Century. So proses pembentukannya berlaku semasa saya melihat objek ini dan semasa mengetuk, so membenalah bentukan-bentukan tu. Kepingan besi dibakar dan ditempa di atas andas bagi menjadikan kepingan besi kepada bentuk kon, silinder dan sebagainya. Ini besi yang dah daripada sekeping dah membentuk satu silinder lah, ataupun satu rod besi yang besar lah. Ini asal daripada satu keping plate lah. Bahagian bawah andas juga digunakan bagi mendapatkan lekukan dan bentuk yang dirasakan sesuai untuk dijadikan komponen-komponen arca figura. Menempa hanya menggunakan tangan dan tidak dengan mesin. Ini kerana kawalan menggunakan mesin agak sukar bagi tempaan membentuk kepingan besi sebegini.
menghasilkan satu form yang ada isi padu. Ini dah sebenarnya daripada menjadi rhythm theory. Okey, depan kita ni ada hasil daripada apa yang kita telah buat demonstrasi lah kepada bentuk-bentuk penempaan. Okey, ini adalah banyak berkisar mengenai kreativiti dalam proses membentuk lah. So jadi bentuk asas ataupun kita ambil daripada satu flat plate. Kalau tengok ni asas bentukan itu flat plate, besi yang ketebalannya 6 mm. Kita potong dan kita bentukkan daripada flat plate ni kepada bentuk shape yang ada pelbagai keadaan rupa dengan keadaan lekukan dan juga dia punya lenggokan yang berbeza-beza keadaannya. Okey, so daripada flat plate dibakar, dibentuk menjadi kepingan plate yang telah membentuk lebih kepada 3-dimensional punya objek, ya, tetapi very abstract. Okey, kemudiannya daripada shape ni kita olah lagi sehingga contohnya lah daripada flat plate ni menjadi silinder. Contoh menjadi silinder yang mempunyai isi padu di dalamnya yang membentuk silinder ataupun macam solid bar. Kita daripada flat plate dah jadi satu material yang satu elemen yang dah berbeza, macam cone sudah ada isi padu. Kita boleh lihat daripada flat plate tadi dah menjadi satu benda isi padu dan seterusnya kepada contohnya lah concave convex ni, satu cekung, satu cembung, dan kita boleh cantumkan daripada dua bentuk yang menjadi satu form yang solid form lah. So sebenarnya ini adalah creative proses lah, kreativiti seorang seniman dalam mengolah bahan dan juga penting lah dalam bagaimana cara seorang seniman tu nak menghasilkan karya dari segi penggunaan material dan juga teknik dan juga kepada elemen dan principle of design lah. Ini memang boleh katakan asas pembentukan yang saya gunakan untuk membentuk arca saya. Berikut adalah sebahagian dari kepingan-kepingan besi yang telah siap dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak tunjukkan bagaimana arca ni antara arca yang telah saya hasilkan dalam siri Rhythm of the 21st Century. So komponen atau bahagian-bahagian yang telah ditempa daripada plate 6mm plate yang telah ditempa tadi membentuk beginilah. So setiap bahagian tu contohnya ada di besi-besi pintalan tu dibentuk tanpa ada satu perancangan
Ya, kemudiannya kita akan cantum sehingga membentuk figura lah. Dan inilah bahagian-bahagiannya, dan kemungkinan apabila tidak cukup ataupun masih berkeperluan kepada bahagian-bahagian lain, barulah penempaan seterusnya akan berlaku sehinggalah mendapat komponen-komponen tertentu lah sehingga melengkapi sebuah arca. Kepingan besi yang siap dibentuk, dikumpulkan dan proses mencantum pun bermula. Pada cantuman yang dirasakan sesuai, kimparan titik atau spot welding akan dibuat bagi mengekalkan besi tersebut pada kedudukannya. Dalam mendirikan arca berbentuk figura, bahagian kaki diutamakan dan perlu disiapkan terlebih dahulu bagi membolehkan bahagian lain disatukan dan dicantum ke bahagian ini. Besi-besi yang sudah dibentuk akan cuba dicantumkan dalam binaan arca yang menyerupai figura. Okey, kita dah lihat tadi daripada bahagian-bahagian besi yang telah dibentuk, disambungkan membentuk sebuah arca figura yang banyak boleh katakan saya olah arca yang sebegini di dalam siri Rhythm of the 20th Century. Jadi inilah cara atau kaedah pembuatan dalam membentuk besi sehinggalah membina arca. Dan kepahaman di dalam bentukan tubuh badan manusia untuk nak menghasilkan arca figura manusia ini memang amatlah penting supaya dalam bentuk yang abstrak, yang semi abstrak begini, tetapi dari segi kadar banding, dari segi dia punya kedudukan figura tu masih diolah dalam keadaan yang proportionate lah, yang ada berskala manusia tu sendiri. Kerak besi hasil dari timpalan dikikis dan dibuang dari permukaan besi untuk mendapatkan keadaan besi yang bersih dan tiada kekotoran yang terlekat. Satu lagi proses cucian yang perlu dibuat
iaitu dengan menggunakan semburan pasir. Cara ini amat berkesan dalam menghasilkan permukaan besi yang lebih bersih dan licin. Setelah permukaan besi tadi dicuci bersih dengan menggunakan cara semburan pasir, kini proses terakhir adalah dengan menyapu lapisan shellac. Sapuan shellac ini boleh menjadikan besi tahan lama dan mengelak ianya dari berkarat. Sambungan seterusnya di sesi video keempat.